bila mereka tak dapat, mereka menggunakan cara-cara lain untuk mesuarakan perasaan mereka atau nak buat sesuatu isu lah. Di sini bukan sahaja ekstremisme di kalangan Islam ke, boleh dikatakan di mana-mana agama pun, when kumpulan ini dipinggirkan ataupun disuppress, so boleh wujud satu situasi di mana kerajaan mengambil tindakan dan langkah-langkah yang sewajarnya. Kita boleh melihat perubahan supaya golongan terpinggir ini diberi peluang dan cara ruang untuk mensuarakan. Ya, baik, terima kasih Dr. Danishan. Tadi kita dah hujahkan tentang itu. Saya katakan tadi bahawa masalah kita ialah kita telah menangani isu yang menghambat kita, yang masalah kemiskinan dan sebagainya. Ini adalah dasar yang telah berjalan sejak sekian lama. Dan ini adalah strength kita, Datuk. Ini adalah kekuatan kita. Apa yang boleh kita lakukan lagi? Sebab saya awal-awal tadi cakap, kita apa pun kita buat mesti dalam bentuk integrasi. Ya. Kita kena sensitif terhadap keperluan dan kehendak kaum yang berbeza dengan kita dalam negara kita ini. Jadi kalau yang perlu kita buat sekarang ini, saya sebut ialah kerajaan yang sedang kita buat mewujud suasana yang mana rakyat boleh bergaul sama kita. Ini kerajaan nak buat pada hari ini, kerana tidak mungkin kita akan ada perpaduan di kalangan kaum majmuk kalau kita tidak mewujud suasana yang mana kita boleh kumpul mereka untuk bergaul. Jadi sebab itu kerajaan buat sekolah wawasan. Tujuannya itu ialah bukan untuk perkara lain, bukan untuk nak mematikan sekolah Cina atau sekolah India, tapi sebenarnya untuk memberi kesempatan kepada rakyat Malaysia supaya mereka datang dan bergaul. Daripada situlah wujudnya perpaduan. Kalau kita tidak bergaul, tidak berkenalan di antara satu sama lain, macam mana kita nak bersatu padu? Kita akan pergi in different direction. Jadi sebab itu kalau Datuk tengok kerajaan berusaha bersungguh macam malam ni pun untuk bincang dengan terbuka tentang perkara yang sensitif. Ini satu kemajuan kepada kita. Jadi sebab itu saya rasa apa yang kerajaan buat adalah di atas landasan yang betul, dan kita mengharapkan supaya semua pihak tanpa mengirakan kita punya perbezaan politik apakah, kalau kita sama-sama, saya rasa DAP tidak ada masalah sebab dia punya slogan dia Malaysia. Jadi dia kena sokong apa kita buat. Dia kena sokong apa kita buat. Jadi kita bagi jaminan itu bahawa tidak ada satu kaum yang akan mengatakan bahawa mereka akan tertindas ataupun bahasa, budaya atau agama mereka akan dipinggirkan di negara Malaysia yang dipimpin oleh Kerajaan Barisan Nasional. Baik, kenapa Saudara Lim, kita masih lagi terlalu sensitif pada soal misalnya perkara yang sebenarnya boleh menjadi common bond di antara kita, menjadi teras atau kekuatan semua bangsa di Malaysia, misalnya soal yang membabitkan soal pendidikan misalnya. Kenapa kita masih sensitif dan kita percaya bahawa apa saja usaha misalnya untuk memperbaiki isu perpaduan ini akan dilihat sebagai usaha misalnya untuk menghalang penggunaan sekolah-sekolah Cina atau sekolah vernacular yang lain dan sebagainya. Datuk, sebelum saya jawab soalan ini, saya rasa Datuk Nasir tadi menyebutkan tentang percubaan untuk membolehkan semua rakyat Malaysia bergaul. Pada pandangan saya, kita bukan sekadar bergaul, kita harus bekerjasama. Nah, kalau kita cakap tentang bekerjasama, kita harus mengatasi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Nah, khususnya ialah kita sebut tadi tentang masalah kemiskinan. Cuma pun dari segi hakiki, itu absolute poverty, telah dikurangkan. Tapi saya rasa dari segi relatif, ia masih kurang kemakmuran. Kalau kita lihat yang mereka yang duduk di bandar, memang mereka bukanlah tertakluk di bawah destinasi kemiskinan, tapi dalam keadaan di mana sungguh mahal untuk tinggal di bandar. Saya rasa mereka memang di ambang kemiskinan. So dari segi ini saya rasa ia merupakan satu tekanan. Apakah usaha oleh pihak kerajaan untuk membantu mereka?
Tapi Ya, kita betul. harus mengakui hakikat. Ya, dia ada improvement. Tapi belum saya rasa memuaskan. Yang kedua ialah tentang masalah kemiskinan. Juga disebabkan oleh masalah rasuah dan penyelidikan yang berlaku. Dan setiap kali bila masalah rasuah dan penyelidikan ditimbulkan, dia akan dilihat dari sudut perkauman. Nah, ini amat bahaya sekali. Kalau saya bongkarkan skandal dengan orang UMNO, saya akan dipanggil sebagai seorang resis, anti Melayu. Tapi bila saya bongkarkan skandal MCA, tak ada masalah. So, mengapa ini perlu berlaku? Kita harus lihat sudut rasuah sebagai satu penyakit, sudut gejala yang mengancam kesihatan ekonomi negara. Itu pun yang dilakukan oleh kerajaan sekarang. Nampaknya tindakan yang dilakukan. Jadi kita harus terima hakikat itu, kita tak dapat nafikan. Tapi pada waktu yang sama, tadi saya tanyakan saudara Lim tentang soal pendidikan. Kenapa misalnya kita harus terlalu sensitif pada isu ini? Sedangkan kita tahu ini adalah common bond yang perlu ada di kalangan kita. Kita tak ada choice. Itu seperti Datuk Jaafar Su tadi. Dia dilakukan oleh kerajaan. Tapi dia dilakukan oleh kerajaan untuk memenuhi satu keperluan pada satu masa. Seperti kita cakap rasuah, masa pilihan raya, baru dia ambil tindakan. Selepas itu kurang sikit. Pendidikan pun serupa. Kalau kita nak lihat macam mana itu pihak kerajaan mendekati itu masalah pendidikan, dia hanya tertakluk kepada musim pilihan raya. Tapi masalah pokok yang dihadapi oleh contohnya sekolah-sekolah Cina. Mengapa mereka tidak boleh dapat bantuan untuk membina sekolah-sekolah Cina? Sedangkan ia adalah untuk semua pelajar belajar. Kita bercakap tentang soal pendidikan. Dalam soal pendidikan, pertama kita tertimalah hakikat bahawa Malaysia sahaja sebuah negara yang mempunyai pendidikan jenis kebangsaan. Kalau di negara-negara lain, di Amerika, demokrasi nombor 1 pun, saya rasa kalau saudara Lim minta nak buka sekolah Cina, dia tak bagi pun. Ataupun sekolah Tamil ke sekolah apa. Kita kena terima. Itu bahawa Malaysia sebuah negara di dalam dunia betul-betul mengamal demokrasi dalam pendidikan. Iaitu sekolah Cina, sekolah India boleh juga. Tapi kita kena ingat itu bahawa kita ada dasar nasional kita. Yang mana kita mesti utamakan. Dan dasar nasional kita ialah supaya kalau boleh semua mengambil pendidikan mainstream. Mainstream. Jadi kita menyokong sekolah kebangsaan. Kita mengizin sekolah jenis kebangsaan diwujud. Kalau kita memberikan 100% sokongan kepada sekolah jenis kebangsaan, bermakna kita punya national policy tak akan diikutilah. Jadi sebab itu kita kena faham, kadang-kala kita tidak memberi bantuan kerana kita terpaksa menyokong sekolah mainstream yang merupakan dasar kebangsaan kita. Jadi kita sebenarnya ada juga memberi peluang kepada hadirin di dalam di dalam auditorium ini untuk menanyakan soalan. Saya percaya ada di kalangan saudara yang mungkin ingin menanyakan soalan. Silakan. Boleh sebutkan nama. Terima kasih Yang Berusaha Datuk Kemusi. Nama saya Syah Kafar. Saya berasal dari Seremban Negeri Sembilan, kini menetap di Selangor. Perpaduan adalah satu agenda negara yang mulia. Kita dah lama dan banyak bercakap tentang perpaduan. Jadi soalan saya kepada ahli panel ialah sejauh manakah parti-parti politik kita sanggup atau bersedia dan sanggup mengenepikan kepentingan politik masing-masing untuk tujuan perpaduan yang sebenar. Soalan saya. Terima kasih. Saya akan minta Tuan Haji Nasaruddin jawab. Malam ni manifestasi kepada soalan tersebut. Kita tinggalkan perbezaan politik, kita bincang satu tajuk yang tadi Datuk Nazir sebut, satu tajuk yang sensitif, dianjurkan oleh kerajaan, dianjurkan oleh RTM. Kita duduk berbincang. Sekarang ini yang saya lihat yang perlu kita galakkan dalam kita menjawab soalan sanggupkah parti politik untuk meninggalkan politik mereka untuk bincang tentang perpaduan ini.